Kita pergi akak jual beli lembu, dah tengok besar mana lembu tadi. Kita tak tengok warna apa, kita tak tengok. Jadi, abah bimbang, jual beli macam tu tidak sah. Abah tak tahu, takut ada orang yang kata sah, abah tak tahu. Tapi setakat abah faham, takut jual beli lembu untuk korban tidak sah. Jadi benda tu tak jadi korban, jadi sedekah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada malam ni, marilah sama-sama kita bincang tentang korban. Kerana sekarang ni kita dah masuk dalam bulan Zulhijjah. Ya? Dan bulan Zulhijjah ni ibadat yang paling besarnya korban lah. Jadi kita bincang sedikit tentang korban dan cuba Kak baca syarat sah korban. Ya? Syarat sah korban. Syarat sah korban ni pertamanya mengorbankan binatang ternakan seperti lembu, kambing, babi, kerbau, kibas dan unta. Okey, jadi berhubung korban ni yang boleh kita buat korban ialah binatang yang ada 4 kaki. Ya? 4 kaki, mana ayam itik, angsa tak masuk dalam binatang yang disunatkan korban. Ya? Jadi hanya khusus pada binatang yang ada 4 kaki. Okey, yang keduanya tidak terdapat sebarang kecacatan yang dapat mengurangkan dagingnya. Jadi binatang yang kena buat korban ni, dia seberapa yang boleh, binatang yang tak ada cacat. Cacat yang mengurangkan anggota dia. Kaki tak ada sebelah, ekor tak ada sekerak, ya? Telinga tak ada. Cacat yang macam tu tak termasuk dalam anggota. Ya? Termasuk cacat anggota dia. Tu ekor? Termasuk lah ke? Tu rambut ya? Rambut tak. Rambut rasa tak termasuk. Anggota. Bulu tak masuk anggota. Bulu ni. Anggota mana tak ada telinga, tak ada kaki sebelah. Kalau tak ada mata? Tak ada mata, cacat lah. Termasuk cacat lah, tak boleh. Tak boleh buat korban binatang yang cacat. Yang ketiga, mengorbankan binatang yang sudah cukup umurnya. Abah tak ingat sangat syarat binatang cukup umur ni. Tapi cukup umur biasa lazimnya 2 tahun lah. 2 tahun. Lazim kalau tak silap apa 2 tahun. Umur 2 tahun. Bukan. Dia bukan cukup umur tu zakat. Ni cukup umur ni biasa binatang umur 2 tahun. Tapi dia 2 tahun ataupun paling awal dia bersalin gigi dia panggil. Salin gigi boleh korban. Abah pun tak faham sangat. Mana macam bayi salin gigi tu. Semua gigi lah. Dia salin gigi susu, salin dengan gigi kekal. Kena cukup habis semua gigi. Tu abah tak pasti sangat benda begitu tu. Abah tak berapa ambil berat sangat. Tapi istilah kampung, orang boleh lembu yang pandai benda gini. Mana bila panggil salin gigi tadi. Tapi lazimnya biasa umur 2 tahun, tak silap abah lah. Tapi antara binatang tu abah rasanya ada beza jugalah. Kambing umur berapa, lembu umur berapa, unta umur berapa, dia ada umur juga. Hak maksimum lah. Paling awal lepas salin gigi. Gitu. Yang keempat, niat berkorban kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia korban ni kerana Allah lah. Ya? Kalau tak kerana Allah, tak sah korban tu. Niat tu masa tengok lembu. Tengok kambing. Kesetengah orang dia pegang sikit. Dia pegang lembu tu sekali, lembu tu dekat biar nak tengok. Lepas tu niat. Niat hati lah. Niat hati. Lafaz abah tak ingat sangat lah. Abah tak berat. Abah pun sebenarnya setakat ni tak cakna benda gitu. Tapi yang penting niat lah. Niat hati. Yang kelima, melakukan sembelihan pada waktunya
Rebang ni kena sembelih pada masa yang ditentukan. Ya? Biasa pada hari tasyrik lah. Hari haji dan hari tasyrik 3 hari tu. Ya? Masa tu je. Selepas pada tu tak ada korban. Ya? Tak ada korban di luar pada hari raya haji dan hari tasyrik tadi. Yang keenam, disembelih oleh orang Islam atau ahli kitab. Benda tu perlu disembelih oleh orang Islam lah. Baru sah korban tadi. Kalau kafir disembelih tak sah lah korban tu. Yang ketujuh, mengikut syarat-syarat sembelihan. Dia sembelih ni kena ikut syarat sembelih lah. Betul lah tu syarat sembelih. Kalau tak ikut syarat sembelih je tak sah lah. Pasal syarat sembelih ni dia kena putuh orang apa? Halqam lagi. Dia panggil orang halqam, dia orang mereh panggil. Orang mereh. Orang mereh ni dia ada 2 kiri kanan. Halqam tengah ni tengah halqam. Kiri kanan ni orang mereh. Kena putuh lah. Kalau tak putuh tak sah sembelih. Dia sebenarnya orang Terengganu panggil mereh. Orang mereh. Bahasa standard abah pun tak tahu sebenarnya. Lepas tu dia kata sunat putuh orang darah. Orang darah pada 2 kiri kanan juga. Putuh orang darah tu lembu dia mati. Dia sunat je orang darah tu. Sunat je. Ya. Ya ada hak wajib 2 lah. Orang halqam dengan orang mereh. Orang darah ni sunat je. Seterusnya habis tau. Habis dah. Lepas tu kita nak bincang apa lagi? Okey, kita bincang sedikit tentang sunat bagi sembelih korban. Kita bincang sunat bagi sembelih korban. Semasa menyembelih ni, perkara yang disunatkan itu, pertama dia baca bismillah lah. Yang kedua, berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, menghadapkan binatang ke arah kiblat di atas rusuk kirinya. Yang keempat, bertakbir sebelum membaca bismillah dan selepas membaca bismillah. Yang kelima, membaca doa. Maksudnya ini adalah nikmat daripadamu dan aku mendekatkan diri kepadamu dengannya. Itulah. Yang pertamanya apa dia tadi? Baca bismillah. Okey. Baca bismillah tu sunat kat mana-mana, sunat belaka. Yang kedua, berselawat kat atas Nabi. Selawat kat atas Nabi. Itu biasalah sunat tu. Selawat kat atas Nabi. Yang ketiga, sunat dia menghadap binatang tu, binatang korban tu ke arah kiblat atau rusuk kiri. Binatang korban ni kita baringkan binatang ke atas rusuk kiri. Rusuk kiri. Binatang dada menghadap kiblat lah. Dada menghadap kiblat. Tidur atas rusuk kiri. Dada menghadap kiblat. Mata kena tutup. Dah termasuk. Yang orang tutup mata ni, tahu tak pasal apa? Dia tutup mata ni binatang liar, binatang buah. Biasa bukan gelepar. Macam kuba bekeng, orang tutup mata. Pasal kalau mata terbuka, dia mudah nak mengamuk. Kalau tutup mata dia, lebih tenang dia. Pasal dia bekeng. Kira bekeng orang tutup mata tadi. Biasa orang tutup mata ni kubah liar. Dia ganas sangat. Jadi kalau tutup mata dia tenang, mudah nak sembelih. Itu lazim gitulah, takkan abang duk faham. Okey. Seterusnya bertakbir sebelum membaca bismillah dan selepas membaca bismillah. Dia sunat takbir lah. Takbir raya lah. Biasa takbir raya. Biasa takbir raya. Kan sembelih raya kan.
Pasal tu kalau raya puasa ni sunat takbir sepagi tu je. Tapi raya korban ni 4 hari lah. Hari raya dengan 3 hari tasyrik. Pagi tu termasuk maghrib. Dia bermula takbir raya haji ni bermula daripada malam raya tu. Hari raya yang pertama, hari yang kedua, hari yang ketiga, hari yang keempat. Keempat tu maghrib. Bukan dok. Hari raya keempat tu apa dak pasti. Rasa bukan sampai maghrib. Hari keempat tu. Hari keempat tu ada kata sampai zuhur. Ada yang kata sampai asar. Tak apa pegang sampai zuhur je. Zuhur saja. Duk seingat abah takbir tu sampai zuhur hari tasyrik je. Bukan sampai garik lah. Okey, tu bab takbir lah. Apa lagi sunat yang perlu ni? Ada kalau takbir ni siapa sunat baca? Tukar sembelih ha. Biasa tukar sembelih duk takbir biasalah. Dan ni korban kan ni yang tukar sembelih tu biasa duk takbirnya. Bukannya hak niat. Hak tu apa dak tahu. Setakat ni kalau budaya kat kita ni tukar sembelih duk takbirnya. Orang lain tak cara balas mana lah kat kita. Abang tak tahu di segi hukum benda tu sunat je. Jadi abang tak ambil berat. Follow daripada orang belakang follow tu lah. Tak follow biasa. Tak follow. Takbir saja je. Setakat ni seorang diri dia je. Orang lain duk sibuk tak lain. Okey, Abi dah. Abi dah. Baca lagi. Baca doa tu tak apalah. Baca doa ni tu tak sunat kan. Tapi baca doa tu timing ni. Lepas rebang kot lepas sembelih. Lepas sembelih. Mana potong. Potong. Tukar sembelih. Biasa tukar sembelih baca doa. Orang lain tak cara mana benda sunat ni. Benda sunat ni kadang bukan tu. Abah sedia percara tak berat sangat. Abang nak berat sangat je. Abang pun capur tak tahu benda sunat ni. Tapi abang nak pesan sebenda kat sini. Bak korban ni yang banyak orang tinggal bak korban. Ya. Sebelum korban ni dia bak jual beli tu mustahab. Kalau jual beli tak sah, korban je tak sah juga. Faham ke tak? Jadi banyak orang buat korban ni abang duk perhati buat jual beli tak jelas. Abang duk tahu dalam mazhab lain. Kalau dalam mazhab Syafi'i dia kata nombor 1 kena tengok barang. Buat jual beli kena tengok barang. Ya. Syarat jual beli kalau dalam Islam ni pertama dia yang pertama pihak penjual dan pembeli yang bertransaksi barang atau jasa yang akan diperjualbelikan. Yang ketiga harga yang dapat diukur dengan nilai wang atau barang lainnya. Yang keempat serah terima. Okey, jadi bab jual beli ni yang pertama kena ada penjual dan pembeli. Penjual pembeli kena ada lah boleh jadi jual beli. Kemudian bak jual beli juga kena ada barang. Bak korban ni nak jual beli kena ada barang. Ada lembu, ada kambing. Tapi kebanyakan abang tengok orang yang urus bak korban ni masyarakat jual beli lembu tak ada situ. Dia jual akad jual beli atas kertas je. Lembu tak ada. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i jual beli macam tu tak sah. Banyak ubat korban macam itulah cara dia. Tak sekarang kalau benda lain, bak korban ni kita bimbang apabila jual beli tak sah, korban tak sah juga. Faham ke tak? Korban tu tak jadi korban, jadi sedekah je. Kita sembelih lembu sah, bagi daging kat orang jadi sedekah, bukan jadi korban. Abang pernah tegur orang yang urus bak korban tadi. Abang kata kalau payah dah lembu banyak, lembu duk padang. Lembu ada 50 ekor katakan. Abang kata buat kod nombor.
lembu nombor 1, lembu nombor 2, lembu nombor 3, ambil ubur gambar. Jadi apa orang nak mari korban, nak beli tu, akad atas lembu nombor 1. Faham tak? Ni lembu nombor 2, ni lembu nombor 3, gitu. Walaupun gambar, kalau ada gambar boleh tanpa kira dah. Ini kita akad jual beli, lembu tak tengok. Tak tahu lembu hitam, lembu merah, tak tahu. Ini sampai pagi nak sembelih tu, baru tukang jual tu tunjuk ni lembu ni kita. Dia akad jual beli tak ada apa, tak ada benda gitu. Abang bimbang takut, cuba beralus sikit benda gini, takut korban kita kata korban, dia tak jadi korban, jadi sedekah biasa. Ya? Abang bimbang. Jadi korban kita jadi sia-sia. Ya? Okey, rasa cukup lah setakat tu. Apa lagi syarat dia tengok lah. Syarat barang sebut dah tadi. Harga tak mustak sangat. Yang mustak serah terima tadi, betul. Yang penting barang tu ada. Kita tengok barang depan mata. Pasal setakat abang baca lah. Abang pun tak belajar sangat. Setakat abang baca, kalau ubi dalam batah, tak boleh jual, tak sah jual beli. Pasal dah tahu ubi duk banyak mana dalam batah. Faham? Kita tak tahu ubi banyak mana dalam batah. Kerana kita beli sebatah, ubi ada stokor je. Faham? Cabut-cabut ubi ada stokor. Kita beli mahal, 100 katakan. Supaya lembu ni, kita pergi akad jual beli, lembu tak tengok besar mana lembu tadi. Kita tak tengok warna apa, kita tak tengok. Jadi abang bimbang jual beli macam tu tidak sah. Abang tak tahu, takut ada orang yang kata sah, abang tak tahu. Tapi setakat abang faham, takut jual beli lembu untuk korban tidak sah. Jadi benda tu tak jadi korban, jadi sedekah saja. Kita tambahlah sedekah saja. Kita nak pahala korban tadi. Pasal setakat yang abang alami, abang rasalah berapa ramai makcik-makcik tua ni yang buat korban, abang rasa tak akad jual beli molek. Apa tengok seorang dia pergi, dia bayar pitih dia, akad jual beli barang tak ada. Dia pergi esok sembelih tadi, bocik tu siapa, lembu dia sembelih dah. Nampak dah? Lembu tu sembelih dah. Jadi tak ada akad jual beli, tak ada. Tak tengok lembu. Tak tengok pas sudah tak tengok. Tengok lembu sembelih dah je. Abang bimbang tadilah, nak ulang balik, takut korban kita tidak sah. Ya? Supaya kalau kita nak wakil kat orang pun, korban kita nak wakil kat orang, wakil biar akad molek. Akad wakil tadi abang pun tak pandai sangat. Akad wakil tadi, wakil biar molek. Takut wakil jadi tak sah juga. Kita wakil kat orang, orang tu tak buat sempurna korban kita. 3 perkara yang perlu diberi perhatian ketika melaksanakan ibadat korban. Yang pertama, urusan jual beli binatang korban. Yang kedua, urusan niat korban. Yang ketiga, urusan sembelih korban. Okey, cukup setakat tu deh. Rasa sekianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga perkara yang perlu diberi perhatian ketika melaksanakan ibadat korban.
Yang pertamanya urusan jual beli. Yang kedua urusan yang berkaitan dengan niat korban. Dan yang ketiganya urusan yang berkaitan dengan sembelih korban.